kita akan sama-sama melihat ke sebuah bangunan yang berada di sebelah sana. Agaknya apakah keistimewaan pada bangunan ini? InsyaAllah sama-sama kita akan telusuri di mana rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, pada hari ini 5 hari bulan Mac tahun 2022 bersamaan 2 Sya'ban tahun 1443, InsyaAllah kita akan bercerita satu kisah yang begitu menarik sekali, iaitu bersesuaian dengan kota Mekah yang kita sedang berada sekarang, bumi Isra' wal Mi'raj. Maka kita akan membawa satu kisah berkenaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan sama-sama melihat ke sebuah bangunan yang berada di sebelah sana. Agaknya apakah keistimewaan pada bangunan ini? InsyaAllah sama-sama kita akan telusuri di mana rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi saudara, ini adalah dia bangunan yang dikatakan sebagai kediaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sekarang merupakan markas syarikah Makkah, dan orang kita lebih kenal tempat ini sebab ada KFC di sebelah dia, juga Ben Daud. Jadi dalam kitab Khabar Makkah kata Al-Ghazi, begitu juga kata Imam An-Nawawi, rumah Sayyidina Abu Bakar ini sangat signifikan kerana ia adalah tempat salat atau ibadah pertama yang wujud sebelum orang Islam dibenarkan untuk beribadah. Maka dia menduduki tempat kedua terhebat di dalam sejarah selepas daripada Masjidil Haram, dan juga dia adalah musalla yang pertama didirikan sebelum daripada Masjid Quba. Jadi inilah dia rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mari kita lihat apa yang ada di atas sana. Jadi menaiki ke atas menara ini, di tingkat 4 di atas sana adalah Masjid Abu Bakar. Sebagai menghormati, ianya adalah tempat asal kediaman Sayyidina Abu Bakar, maka ianya dijadikan sebagai masjid. Kita naik ke tingkat yang seterusnya. Jadi kalau kita tengok mereka bentuk bangunan di sini mengekalkan tradisi yang asal sejarah pembinaan cara masyarakat di Hijaz ini. Kemudian kita akan sampai ke tingkat yang keempat. Jadi saudara, ni adalah dia tingkat keempat yang kini dijadikan sebagai masjid. Berkemungkinan dulu rumah Sayyidina Abu Bakar di kawasan yang berbukit. Di depan sana itu adalah Masjidil Haram. Di depan sana Masjidil Haram. Dan ini adalah masjidnya. Saudara, ada kisah yang menarik di sebalik lokasi kita berada sekarang ini. Ini kerana seperti yang kita tengok di hadapan itu adalah Masjidil Haram, dan yang berada di atas kita sekarang ini adalah Masjid Abu Bakar, yang merupakan rumah asal kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita rujuk balik kepada cerita Isra' wal Mi'raj, bagaimana Abu Jahal ketika dia telah berjaya melakukan character assassination terhadap image Nabi SAW, maka semua orang ketika itu sudah mula hampir tidak percaya kepada integriti Nabi. Sebab Nabi bercerita satu perjalanan yang luar biasa, yang payah orang nak memahami dengan akal. Tetapi ketika itu orang yang betul-betul berjaya menyeimbangkan balik kepercayaan kepada Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan dari dalam kisah bagaimana Abu Jahal bersama dengan orang-orang Quraisy ketika itu
dan juga di kalangan orang Islam sendiri. Mereka berjalan beramai-ramai pergi ke kawasan di sini, yang mana Sayyidina Abu Bakar dulu rumahnya adalah merupakan tempat jalankan ibadah juga, dan sekarang dijadikan sebagai Masjid Abu Bakar ni di tingkat 4 ini. Dan mereka pun datanglah beramai-ramai berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu terkejut melihat begitu ramai orang yang datang ke rumah beliau, terdiri daripada rombongan orang Islam dan juga termasuk orang-orang bukan Islam yang diketuai oleh Abu Jahal ketika itu. Maka ketika sampai di depan pintu rumah Sayyidina Abu Bakar, lantas Abu Jahal pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, awatusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitil Maqdisi wa jaa qabla an yusbiha?" Wahai Abu Bakar, adakah kamu percaya kawan kamu si Muhammad itu dia pergi ke Baitul Maqdis malam tadi dan dia balik semula pada hari ini? Dia balik semula ke Mekah, tak sampai satu hari, sekejap saja dia boleh sampai. Adakah kamu boleh mempercayai cakapnya? Abu Jahal menyangka sudah pasti Abu Bakar akan tepuk dahi, akan terperanjat Nabi buat kenyataan yang sebegitu. Tapi apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kata dia, "Na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalika, usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadwatin aw rawhatin." Kata Abu Bakar, apa masalah selama ini saya tengok dia dapat wahyu daripada langit turun siang, malam. Maka sekali-sekali dia pula naik ke langit, apa masalahnya? Terkejut semua orang. Maka itulah kata Aisyah, "Falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq." Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Maka itulah kata Sayyidatina Aisyah, maka Abu Bakar itu digelarkan sebagai As-Siddiq. Jadi saudara, rumah Abu Bakar As-Siddiq ni begitu signifikan sekali. Dirakamkan dalam Sahih Bukhari serta dalam kitab-kitab hadis. Ketika Abu Bakar As-Siddiq berazam untuk nak hijrah ke Habsyah, iaitu ke Ethiopia, maka masa dia keluar dengan keluarganya, dia telah berselisih dengan Ibnu Darinah, seorang ketua bagi orang-orang di Mekah. Jadi Ibnu Darinah tanya, "Kamu nak ke mana ni, wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku dihalau oleh orangku sendiri di kampungku sendiri, maka aku tidak berjalan di muka bumi ini nak mencari tempat untuk menyembah Tuhanku." Maka kata Ibn Darinah, "Engkau tidak patut dihalau. Engkau orang yang banyak membantu kaummu, suka menghubungkan silaturahim, sentiasa menolong orang yang lemah. Baliklah semula kamu ke Mekah. Aku sendiri akan jadi pelindung kepadamu. Sembahlah Tuhanmu di negerimu." Maka kembalilah Abu Bakar berserta dengan Ibnu Darinah ke Mekah, lalu bertemu dengan para pemimpin Quraisy. Kata Ibnu Darinah kepada para pemimpin ni, "Abu Bakar tak boleh keluar daripada Mekah. Saya sendiri jamin dia. Atukhrijuna rajulan yuksibul ma'dum wa yasalli rahim wa yahmilul kal wa yaqrid dhaif wa yu'in." Panjang. Adakah kamu nak halau satu orang yang beri kerja kepada anak-anak kita, orang yang menyambung tali silaturahim, orang yang menanggung orang-orang yang lemah, orang yang menjamu tetamu, orang yang menolong orang di jalan kebenaran? Ini hadis riwayat Bukhari. Maka para pemimpin Mekah pun menjawab, "Baiklah wahai Abu Bakar, kami benarkan kamu beribadah, menyembah Tuhanmu di rumah kamu saja, dan jangan kau tunjukkan amalan kamu kepada orang-orang lain. Buatlah apa saja di rumah kamu, bacalah Al-Quran dan apa saja, tapi jangan ajak orang datang." Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun membinalah sebuah musalla ataupun masjid di rumahnya, dan di situlah dia bersemayang, dia baca Quran, mengadakan program-program keagamaan. Maka hasil daripada itulah menyebabkan orang Islam makin lama makin bertambah sedikit sebanyak. Maka inilah jasa Abu Bakar Siddiq, rumahnya dijadikan masjid yang pertama. Saudara sekalian, inilah dia Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mari kita lihat, inilah dia masjid yang dulu asalnya dibina di zaman Sayyidina Abu Bakar, mendapat kebenaran khas daripada orang Quraisy ketika itu. Sepanjang pandemik yang lalu, masjid ini ditutup. Tetapi sekarang alhamdulillah dengan kedatangan jemaah yang semakin baik, maka hari ini masjid ini kembali dibuka. Kita boleh lihat di kawasan yang kita lalu sebentar tadi.
Jemaah masih agak kurang, tapi Alhamdulillah semakin meningkat dari hari ke hari. Inilah dia Masjid Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi saudara, di tingkat 4 inilah masjid ini didirikan. Dan di dalam buku ensiklopedia Sejarah Mekah Al-Mukarramah karya Al-Ghazi dicatatkan bahawa Masjid Abu Bakar ini mungkin berusia lebih tua daripada Masjid Quba. Sebab itulah Al-Musalla ataupun masjid yang dibangunkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, yang pada asalnya di halaman rumah beliau setelah mendapat kebenaran daripada orang Quraisy, maka menduduki sejarah yang sangat istimewa di dalam Islam. Sebab itulah Imam An-Nawawi menggambarkan rumah Abu Bakar ini sebagai tempat paling berharga selepas daripada Kaabah ataupun Masjidil Haram kerana sejarahnya. Ya, Alhamdulillah saudara, begitulah ronda-ronda ziarah-ziarah kita pada kesempatan kali ini. Kita melihat lebih dekat bekas tapak kediaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang sangat disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bekas tapak kediaman itu kini kekal menjadi Masjid Sayyidina Abu Bakrin, yang memang dulu pun adalah sebuah musalla yang Sayyidina Abu Bakar dirikan ketika mula-mula Islam dapat bertapak di bumi Mekah ini. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada kepribadian Sayyidina Abu Bakar ini. Tapi cukuplah kalau saya kongsikan pada kesempatan ini satu kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana ketika Umar menjadi khalifah, masyarakat ketika itu membanding-bandingkan antara kehebatan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada yang menganggap bahawa Umar lebih hebat daripada Abu Bakar. Ketika mendengar kata-kata ini, apa respon Sayyidina Umar? Kata Umar, jangan kata begitu. Wallahi la lailatun min Abi Bakrin khairun min Ali Umar. Wa la yaumun min Abi Bakrin khairun min Ali Umar. Kata Umar, jangan cakap begitu. Satu malamnya Abu Bakar lebih hebat daripada malam-malam seluruh keluarga Umar. Dan satu siangnya Abu Bakar itu jauh lebih hebat daripada siangnya seluruh keluarga Umar. Orang tanya kepada Umar, apa maknanya tuan? Tak faham kami ni. Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, siapakah yang menemani Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ini menuju ke Madinah? Sayyidina Abu Bakar. Dan sepanjang perjalanan dia jaga Nabi. Dia jaga betul Nabi. Sehingga kata Umar, faja'ala yamshi sa'atan baina yadayhi wa sa'atan khalfih. Dia berjalan dengan Nabi itu, ada masa di jalan di depan, ada masa di jalan di belakang, ada masa di depan, ada masa di belakang, bergilih-gilih. Sehingga kan Nabi SAW pun heran, lantas bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ni apa hal? Kamu berjalan di depan, di belakang, depan, belakang, ni apa? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, azkur talib fa amshi khalfak. Saya merasa macam ada orang kejar kita. Sebab itu saya berjalan di belakang tuan, saya nak jaga tuan. Summa azkur rasad, dan ada masa saya rasa macam pergerakan kita ni diintai oleh orang. Maka fa amshi baina yaday, maka saya berjalan di depan tuan memastikan tuan selamat. Maka kata Umar, Abu Bakar telah jaga baginda Nabi sepanjang perjalanan sampailah ke gua. Ketika bermalam di gua dijaga lagi Nabi. Kemudian meneruskan perjalanan sampai ke Quba, sampai ke Yathrib. Dia jaga Nabi sepanjang perjalanan. Maka kata Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, la lailatun min Abi Bakrin khairun min Ali Umar. Satu malam Abu Bakar jaga Nabi ketika hijrah itu, tak ada orang boleh lawan fadilat dan kehebatannya. Dan ketika siang dijaga Nabi, juga tak ada orang boleh lawan kehebatan itu. Moga-moga kisah Sayyidina Abu Bakar ini memberi semangat kepada kita untuk meningkatkan lagi kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu a'lam.